Gereja Anglican adalah salah satu denominasi gereja terbesar di dunia selepas gereja Roman Katolik dan juga gereja Ortodoks. Dan gereja Anglican ini bermula di England. Agama Kristian pertama kalinya sampai ke England seawal abad yang ketiga, tetapi hanya pada tahun 664 selepas Masihi, gereja di England ini berada di bawah naungan Pope Gereja Roman Katolik yang pada masa itu berpusat di Rome, Itali. Tetapi pada abad yang ke-16, gereja di England ini berpisah daripada gereja Roman Katolik atas dasar politik, yaitu Raja Henry yang ke-8, Raja England pada masa itu, ingin membatalkan perkahwinannya bersama Catherine yang pada masa itu gagal menghasilkan zuriat lelaki untuk mengambil alih tahta raja di England. Raja Henry memohon pembatalan perkahwinannya bersama Catherine daripada Pope di Rome, tetapi permohonannya itu ditolak. Walau bagaimanapun, Raja Henry masih berkeras dengan pendiriannya untuk membatalkan perkahwinan ini, dan atas alasan itu, dia mengisytiharkan bahawa gereja di England tidak lagi berada di bawah naungan Pope di Rome, dan maka itu terbentuklah sebuah gereja nasional di England yang sehingga kini dipanggil sebagai The Church of England. Dalam pada masa yang sama, gereja-gereja di Eropah pada waktu itu sedang dilanda gerakan reformasi Protestan yang dipacu dan dipimpin oleh Martin Luther di Jerman. Maka dengan itu tidak heranlah bahawa gereja di England juga terpengaruh oleh ajaran-ajaran Protestan. Ini dapat dilihat melalui dokumen-dokumen utama yang masih digunakan pakai di dalam gereja Anglican sehingga sekarang, yaitu The 39 Articles of Religion, The Book of Common Prayer, The Ordinal, dan juga The Book of Homilies. Keempat-empat dokumen ini membentuk apa yang kita panggil sebagai The Anglican Formularies, yang membentuk doktrin dan ajaran gereja Anglican yang masih digunakan pakai sehingga sekarang. Dan penggerak utama bagi kesemua dokumen-dokumen ini adalah Archbishop Thomas Cranmer. The 39 Articles of Religion merupakan senarai kepercayaan gereja Anglican, manakala The Book of Common Prayer pula adalah koleksi tata cara ibadah yang masih relevan sehingga sekarang. The Ordinal pula adalah tata cara pentahbisan seorang deacon, padri dan bishop. Manakala The Book of Homilies pula merupakan koleksi khotbah-khotbah rasmi yang memberi komentar tentang apa yang diajarkan di dalam kesemua dokumen-dokumen rasmi ini. Jika dilihatkan di dalam dokumen rasmi ini, kita dapati bahawa ajaran yang dipegang dan dianuti oleh gereja Anglican adalah sejajar dengan gereja-gereja Protestan dan Reform yang lain. Antara ajaran itu adalah pembenaran melalui iman, bukan melalui perbuatan, ajaran tentang predestinasi, ajaran yang mengatakan bahawa kitab suci adalah penaung tertinggi di dalam kehidupan orang Kristian dan di dalam kehidupan gereja, bukan tradisi gereja, ajaran yang mengatakan hanya ada dua sakramen, yaitu baptisan dan perjamuan kudus, dan juga ajaran yang mengatakan bahawa sewaktu perjamuan kudus, tubuh dan darah Kristus itu diterima secara rohani, bukan roti dan anggur itu benar-benar berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ada satu kesalahanggapan yang sering kita dengar tentang gereja Anglican, di mana gereja Anglican itu dikatakan sebagai via media atau jembatan di antara gereja Roman Katolik dan juga gereja Anglican. Ini sebenarnya adalah tidak benar dan ianya tidak boleh dibuktikan melalui sejarah. Apabila kita melihat kepada dokumen rasmi gereja Anglican, didapati bahawa ajaran-ajaran gereja Anglican ini adalah sejajar dengan gereja Protestan yang lain. Ini meletakkan identiti gereja Anglican sebagai sebuah gereja Protestan dan Reform. Manakala bercakap tentang pentadbiran gereja pula, gereja Anglican setempat dipimpin oleh seorang padri bersama majlis gereja yang dipanggil sebagai Parochial Church Council atau PCC. Dan beberapa buah gereja
akan membentuk sebuah archdeaconry yang dipimpin oleh seorang archdeacon yang juga merupakan seorang padri. Dan beberapa buah archdeaconry ini membentuk sebuah diocese yang dipimpin oleh seorang bishop. Dan pentadbiran gereja sebegini dipanggil sebagai episcopal. Ibadah di dalam gereja Anglican adalah liturgical, iaitu ia mempunyai susun atur dan tata cara ibadah dari pengakuan dosa kepada jaminan pengampunan melalui iman kepada Yesus Kristus, kepada pembacaan firman yang diambil dari Perjanjian Lama, Perjanjian Baru dan juga Injil, diikuti dengan khutbah dan juga pengakuan iman dan juga perjamuan kudus. Mungkin tidak semua gereja Anglican pada masa kini mengikuti tata cara 100%, tetapi pada dasarnya dan pada umumnya ini masih menjadi tulang belakang kepada ibadah di dalam gereja Anglican. Gereja Anglican ini tersebar ke seluruh dunia melalui penjajahan British. Pada hari ini, kita dapati bahawa ada lebih kurang 80 juta penganut gereja Anglican yang rata-ratanya bertempat di benua Afrika dan juga Asia.